Kajian yang dijalankan ini adalah bertujuan untuk membincangkan kesalahan jenayah syariah dan keberkesanan menurut peruntukan undang-undang dalam enakmen jenayah syariah negeri. Isu yang ingin diketengahkan merupakan soal sejauh manakah keberkesanan undang-undang dalam enakmen jenayah syariah negeri bagi jenayah yang terpilih, iaitu berjudi, minum arak, berzina dan menuduh zina. Oleh itu, antara objektif kajian ini dijalankan adalah untuk mengkaji keberkesanan hukuman menurut peruntukan undang-undang enakmen jenayah syariah negeri. Selain itu, objektif kajian ini yang seterusnya adalah untuk mengenal pasti kesan jenayah syariah yang terpilih kepada masyarakat. Dalam kajian ini juga, 2 orang responden telah ditemu bual untuk mendapatkan maklumat yang penting untuk memperoleh data bagi dapatan kajian ini, iaitu yang pertama, SAC Haji Zulkifli bin Yahya, iaitu Ketua Penolong Pengarah Bahagian Operasi Khas Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, dan Datuk Profesor Haji Muhammad Nasir bin Disa, iaitu seorang pensyarah Fakulti Undang-Undang dan Hubungan Antarabangsa di UNIZA. Bagi mencapai objektif kami, iaitu yang pertama, mengkaji keberkesanan hukuman menurut peruntukan Undang-Undang Enakmen Jenayah Syariah. Yang kedua, mengenal pasti kesan jenayah syariah kepada masyarakat. Responden kami yang pertama iaitu Senior Assistant Commissioner Haji Zulkifli bin Yahya yang bertugas sebagai Ketua Penolong Pengarah Bahagian Operasi Khas di 8D Ibu Pejabat Polis Bukit Aman. Beliau berumur dalam lingkungan 50 hingga 60-an. Tujuan kami menemu bual beliau kerana beliau mempunyai pengalaman selama lebih 30 tahun dalam bidang ini dan banyak menguruskan kes-kes jenayah syariah. Responden kami yang kedua pula ialah Datuk Profesor Haji Muhammad Nasir bin Desa. Beliau memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam 3 bidang undang-undang sivil, syariah dan antarabangsa hingga dilantik sebagai Hakim Rayuan Panel Sivil di Mahkamah Rayuan Syariah Pahang. Beliau juga pernah berkhidmat selama 25 tahun sebagai SFC ataupun Senior Federal Counsel di AGC. Beliau telah bertukar perkhidmatan dari Judicial and Legal Service kepada perkhidmatan akademik demi memperjuangkan kedaulatan Islam dalam perlembagaan dan sekarang berkhidmat sebagai Profesor Industri di Fakulti Undang-Undang dan Hubungan Antarabangsa di Universiti Sultan Zainal Abidin. Kalau you tanya soalan you sejauh manakah keberkesanan hukuman ta'zir berdasarkan enakmen jenayah syariah di Malaysia ni, bagi saya ianya masih lagi kurang berkesan kerana akibat daripada kekangan atau hukuman yang terbatas terhadap enakmen jenayah syariah, kerana undang-undang yang termaktub dalam sistem perundangan yang tertinggi adalah Perlembagaan Persekutuan. Maksudnya segala undang-undang yang paling tinggi dalam di Malaysia adalah undang-undang Perlembagaan Persekutuan. Jadi Mahkamah Syariah tu, undang-undang syariah ni letak di yang kedua. Jadi Mahkamah Syariah tidak ada bidang kuasa untuk mengatasi daripada Undang-Undang Perlembagaan Persekutuan. Seperti perkara 4 bracket 1 menyatakan Perlembagaan Malaysia adalah undang-undang utama persekutuan. Dan apa undang-undang yang diluluskan selepas hari mereka dan yang berlawanan dengan persekutuan perlembagaan ini naklah terbatal setakat yang berlawanan. Maksudnya sebab itulah undang-undang ini masih terbatas pada pandangan peribadi saya lah, yang mabuk. Jadi dari segi yang tidaklah membebankan PDRM kerana PDRM ini merupakan satu tugas yang meluas. Dan tugas kita tidak ada timbul masalah dari sudut orang kata menimbulkan satu beban ke ataupun satu perkara yang berbeza lah dengan pihak dengan pihak Jabatan Agama. Tetapi kita masing-masing mengambil tindakan di bawah undang masing-masing. Sekiranya pihak kita tidak ada hukuman undang-undang itu, kita lose untuk kita tuduh dari bawah hukuman rogol, kita tuduh dia di bawah berzina.
bisa melahirkan anak berzina sehingga melahirkan anak haram. Maksudnya contoh kes macam itu kita rujuk di Jabatan Agama. Kita tengok kes ni dari segi Rogol tidak kuat untuk kita tuduh Ricky Rogol. Kita akan rujuk Jabatan Agama untuk dituduh dia kes berzina sehingga melahirkan anak sebagai contohnya. Memang sebenarnya undang-undang ni, hukuman ini dah terlalu lama, dah outdated. Dia last kali undang-undang hukuman ini dinaikkan adalah pada tahun 1984, kali terakhir. Dia cara nak menaikkan kadar hukuman ini, dia perlu naikkan had hukuman ini. Dan had hukuman di Mahkamah Syariah ini, dia termaktub di dalam Akta Kesalahan Jenayah, Akta Bidang Kuasa Mahkamah Syariah. Akta tu nama dia 355. Kalau you biasa dengar hari 355 tu, itulah bendanya. Itulah undang-undang tu. Yang ada sekarang ni tahun 1984 tu, yang ada dia kadar dia terlalu rendah. Dia number dia Akta 355. Dia punya had hukuman dia adalah 356. 356 itu bermaksud 3 tahun penjara. 5 tu 5,000 denda. 6 tu 6 sebatan. Sebatan tu sebatan syariah, bukan sebatan sivil. Sebatan berkesannya isu keberkesanan yang you all tanya tu. Tapi keberkesanan dia lebih kepada nak menjaga akidah. Nak menjaga akidah. Of course saya kata tak berkesan. Pasal hukuman setara ni, orang mengaku jadi nabi, Rasul Melayu. Rasul Melayu dia baru kena hukuman berapa tahunnya. Lepas tu denda pun sikit. Jadi dia tak kisah. Dia mengaku Rasul pun dia dapat duit lagi banyak. Orang percaya kata ni, dia tak takut. Bagi kesalahan zina sebenarnya jarang berlaku pertuduhan berkaitan dengan zina. Kalau ada pertuduhan pun dia berdasarkan kepada sebelah perempuan dia dah mengandung di luar nikah. Maknanya dia ada melakukan zina lah. Jadi hukuman dia pun macam itulah. 3 paling tinggi 356. 3 tahun 5 sebatan dan 5,006 sebatan. Cuma dari segi penuduhan berzina ni dia amat kurang. Dia orang penguatkuasa Jabatan Agama ni dia lebih menekankan kepada khalwat. Sebab khalwat ni sebenarnya khalwat ni mencegah zina. You nak tuduh zina payah, tapi tuduh zina senang. You nak tuduh zina payah, you nak tuduh khalwat yang senang. You berdua-duaan dalam tempat yang secluded dengan bertujuan dalam keadaan menimbulkan syak melakukan sesuatu yang tidak bermoral, maka khalwat. Dan kita ingat ayat Al-Quran dia sebut tu la taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Jadi mana kalau khalwat tu pun sebenarnya dah mendekati zina. Jadi kita stop, kita hukum orang yang mendekati zina tu kita hukum dah. Kita tak tunggu sampai berlaku zina. Kita sekat orang yang disyaki nak melakukan zina. Minum arak, berjudi pun agak berkesan. Sebab berjudi tu dia bukan kesalahan berjudi. Kesalahan dia berada di premis perjudian. Kalau dia duduk ada di kedai Toto, kedai Magnum, dia berada dalam kawasan itu pun dah dia boleh didakwa. Minum arak pun sebenarnya agak meluas. Dia tak boleh memberi khidmat, dia tak boleh bekerja di kedai arak, dia tak boleh jadi pemandu bawa arak, dia tak boleh menghidangkan arak. Dia kalau dia ada premis kedai, dia tak boleh kedai itu menjual arak. Itu dah jadi kesalahan. Bukan hanya minum saja, segala yang berkaitan dengan arak tu tak boleh. Saya akan menjelaskan tentang dapatan kami mengenai sejauh manakah keberkesanan hukuman bagi kesalahan di bawah enakmen jenayah syariah. Jadi kaedah yang kami gunakan adalah teknik SWOT, iaitu S untuk strength kekuatan, W untuk weakness kelemahan, O untuk opportunity ataupun peluang, dan akhir sekali adalah threat, T untuk halangan. Dapatan kami melalui kajian ini iaitu Akta Enakmen Mahkamah Syariah 1965 pindaan 1984 pertama kali dipinda
iaitu pada tahun 1984. Seterusnya, bagi elemen weakness atau kelemahan, dapatan kami adalah kadar had hukuman yang telah diperuntukkan di bawah Akta Mahkamah Syariah atau Akta 355 ini adalah kurang berkesan kerana undang-undang tersebut telah lapuk dan disifatkan tidak relevan lagi pada masa kini. Hukuman yang rendah itu tidak dapat untuk memberi hukuman yang setimpal kepada pesalah-pesalah. Juga undang-undang syariah ini bukanlah undang-undang yang teratas dalam hierarki undang-undang di Malaysia ini. Ini kerana undang-undang yang teratas adalah undang-undang sekular ataupun disebut sebagai perlembagaan persekutuan. Jadi undang-undang syariah ini berada di bawah undang-undang sekular tersebut. Oleh itu, jika terdapat seseorang yang melakukan kesalahan di bawah jenayah syariah tetapi dia tidak boleh didakwa di bawah akta ataupun enactment jenayah syariah tersebut kerana terdapat akta jenayah sekular ataupun Federal Constitution di atas. Enactment jenayah syariah ini tidak boleh melebihi kuasa perlembagaan persekutuan. Sebagai contoh, bagi kesalahan zina, untuk pesalah di bawah umur, mereka mesti didakwa di bawah kanun keseksaan. Jadi oleh itu mereka tidak boleh didakwa di bawah enactment syariah kerana merogoh ataupun berzina. Selain itu, untuk elemen yang ketiga iaitu opportunity ataupun peluang, terdapat peluang untuk penambahbaikan untuk undang-undang enactment jenayah syariah negeri yang ada. Antaranya adalah hukuman tersebut diperketatkan seperti pelaksanaan hukuman hudud. Kedua, pihak berkuasa perlulah amanah dalam menguatkuasakan undang-undang. Dan yang ketiga, pihak polis atau penguatkuasa yang menguatkuasakan undang-undang hendaklah bekerjasama dengan pihak Jabatan Agama Islam supaya mereka dapat mengekang kes-kes jenayah syariah daripada terus berleluasa dalam kalangan masyarakat. Dan akhir sekali, bagi elemen yang keempat iaitu threat, halangan untuk penambahbaikan undang-undang enactment jenayah syariah negeri yang sedia ada. Undang-undang yang sedia ada sudah tidak relevan kerana ianya sudah lama tidak dipinda sejak terakhir dipinda pada tahun 1984. Sebagai contoh, pemandu Islam yang mabuk yang terlibat yang menyebabkan kemalangan, dia tidak boleh dikenakan hukuman di bawah enactment jenayah syariah, tetapi dia akan dikenakan di bawah akta bagi kesalahan pengangkutan jalan 1987. Bagi soalan sejauh manakah kes-kes berkaitan jenayah zina, menuduh zina, minum arak dan judi memberi kesan kepada masyarakat, bagi kesan yang pertama yang kami dapati ialah kaki tangan penjara iaitu pesalah telah bertaubat bagi wanita yang mengandung. Pesalah tersebut yakin dengan hukuman syariah yang bertujuan untuk mengajar. Mereka malah tampil ke depan dan bersedia dengan hati terbuka sebelum menerima hukuman tersebut. Bagi kesan yang pertama yang kami dapati ialah seorang pesalah telah bertaubat iaitu wanita yang mengandung. Pesalah tersebut yakin dengan hukuman syariah yang bertujuan untuk mengajar. Dia malah tampil ke depan dan bersedia dengan hati terbuka sebelum menerima hukuman tersebut. Undang-undang berkaitan dengan khalwat juga agak berkesan. Contohnya, pasangan yang menimbulkan syak boleh memberitahu bahawa mereka pasangan yang sah kepada pegawai dengan menunjukkan surat. Mereka juga boleh dituduh kahwin lari ataupun luar negara dan sebagainya. Jika tidak mempunyai surat perkahwinan, mereka perlulah ditangkap. Akhir sekali, minum arak dan judi agak berkesan kerana bukan kesalahan berjudi. Kesalahannya berada di premis perjudian. Walaupun hanya berada di kedai yang menjual barangan arak, mereka boleh disalahkan di bawah jenayah syariah. Mereka juga tidak boleh terlibat dalam perniagaan melibatkan arak seperti pemandu, pelayan dan sebagainya. Contohnya berniaga di 7-Eleven, seseorang boleh dituduh dan dikenakan hukuman jika mempunyai bukti seperti resit yang menunjukkan dia menjual arak. Sebagai kesimpulan, kita haruslah ambil cakna tentang kesalahan jenayah syariah dan keberkesanan hukuman tersebut.
hukuman jenayah syariah sedikit sebanyak memberikan impak kepada pesalah. Sebagai contoh, pesalah zina akan dikenakan hukuman sebanyak penjara 3 tahun, denda tidak melebihi RM5,000 dan sebatan sebanyak 6 kali. Denda ini akan memberikan sedikit sebanyak keinsafan kepada pesalah. Seperti yang dicadangkan oleh 2 orang responden yang telah kami perolehi. Responden pertama iaitu SAC Haji Zulkifli bin Yahya mencadangkan untuk memperketatkan hukuman tersebut, manakala responden yang kedua iaitu Prof Haji Muhammad Nasir bin Disa mencadangkan untuk hukuman menjadi seperti hukuman hudud. Hukuman jenayah syariah sedikit sebanyak memberikan impak kepada pesalah. Sebagai contohnya, pesalah zina akan dikenakan sebanyak 3 tahun penjara, denda tidak melebihi RM5,000 dan sebatan sebanyak 6 kali. Denda ini akan memberikan sedikit sebanyak keinsafan kepada pesalah seperti yang dicadangkan oleh 2 orang responden yang telah kami perolehi. Responden yang pertama iaitu SAC Haji Zulkifli bin Yahya mencadangkan supaya hukuman tersebut menjadi seperti hukuman hudud, manakala responden yang kedua iaitu Dato' Prof Haji Muhammad Nasir bin Disa mencadangkan supaya Akta 355 dihapuskan dan hukuman kesalahan jenayah syariah diserahkan sepenuhnya kepada negeri. Berdasarkan objektif yang telah kami rekod, kami telah mengenal pasti dapatan kajian mengenai kesalahan jenayah syariah dan keberkesanan hukuman menurut peruntukan undang-undang dalam enakmen jenayah syariah negeri.